Sahabat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Hatta dari Parlimen Kuala Krai, Kelantan. Saya Khalid Samad, insyaAllah. Pada sesi pagi ataupun pada sesi pembahasan ini, Saudara Khalid telah berucap mengenai isu royalti atau isu wang ihsan untuk Kelantan. Semalam seperti sedia maklum, Perdana Menteri menjelaskan bahawa Kelantan akan diberikan wang ihsan, ya, dan bukan royalti kerana kedudukan pengeluaran hasil petroleum di Kelantan itu di luar daripada 3 nautika pantai Kelantan, menyebabkan Kelantan tidak layak untuk mendapat royalti. Sama juga macam Terengganu katanya. Tetapi dia short of saying ataupun include Sabah dan Sarawak. Dia tidak menyebut Sabah dan Sarawak. Walaupun kita tahu kesemua pengeluaran petroleum termasuk gas di Sabah dan Sarawak, di Sarawak especially, adalah di luar daripada 3 batu nautika. Artinya implikasi daripada pengumuman tersebut, beliau mengatakan bahawa bagi keempat-empat negeri yang mempunyai hasil petroleum ini, sebenarnya hasil itu adalah kepunyaan kerajaan federal. Dan apa juga pemberian yang diberikan kepada negeri-negeri ini, apa juga peratusan yang diberikan adalah wang ihsan. Ya, wang ihsan artinya at the mercy, at the whims and fancy of the federal government. Yeah. In fact, they can give, they may not give. Jadi ini implikasi yang kita nak rakyat khususnya di empat-empat negeri ini mengambil faham. Bukan hanya Kelantan dan Terengganu, tetapi Sabah dan juga Sarawak. Sejak daripada semalam sampai hari ini, selepas pengumuman Perdana Menteri ini, belum ada seorang pun dari ahli parlimen daripada Barisan Nasional dari Sabah dan Sarawak yang ataupun Terengganu yang mengambil isu ini untuk disanggah, untuk diperdebatkan. Jadi kita tidak pasti sama ada mereka terlepas pandang ataupun mereka sememangnya bersetuju bahawa apa yang diperolehi oleh tiga-tiga negeri sebelum ini adalah wang ihsan. Jadi kita nak memberitahu kepada seluruh rakyat, khususnya di Sabah dan Sarawak dalam hal ini, implikasi daripada pengumuman tersebut, ya, supaya mereka sedar. Hasil petroleum ini adalah milik kerajaan pusat semata-mata dan tidak terikat kepada suatu perjanjian yang telah dibuat berikutan Akta Pembangunan Petroleum itu yang menyebut Petronas wajib membayar sejumlah wang tunai kepada kerajaan-kerajaan negeri di mana hasil tersebut dikeluarkan. Ini implikasi yang kita nak bawa akta itu tidak terpakai kalau itu yang disebut oleh Perdana Menteri semalam. Apa yang kita inginkan kalau boleh supaya pihak pemerintah menonjolkan ataupun highlight isu ini dan rakyat khususnya yang di negeri-negeri Sabah dan Sarawak mendesak ahli parlimen mereka untuk menyuarakan pendirian dan sikap yang lebih tegas. Ini merupakan penyerahan hak milik negeri Sabah dan Sarawak dan juga Terengganu kepada kerajaan pusat, sedangkan kita meyakini bahawa ini bukan kehendak dan dengan persetujuan rakyat rata di negeri-negeri berkenaan. Seperti biasalah, dia semakin lama ya, industri petroleum ini semakin jauh keluar pantai ini akan berlaku. Maknanya yang oil fields which are onshore will be the first that are discovered, followed by the oil fields which are close by to the shoreline. Then after that, you keep on expanding further. Yeah. So kalau takrif yang diberikan oleh Perdana Menteri diguna pakai, ini akan berarti bahawa rakyat negeri Sabah dan Sarawak melalui ahli-ahli parlimen mereka telah mempersetujui untuk menyerahkan khazanah negeri kepada kerajaan pusat dan tidak ada apa-apa hak untuk. So implikasi ini satu implikasi yang cukup serius dan saya menyeru rakyat Sabah dan rakyat Sarawak untuk mendesak ahli parlimen mereka untuk bersuara. Dan
sekiranya ahli parlimen Barisan Nasional tidak sanggup untuk bersuara untuk menyanggah pandangan dan tafsiran ini, maka saya rasa rakyat perlu memahamilah apa yang mereka lakukan. Mereka perlu mencari wakil-wakil rakyat yang akan setia kepada khazanah negeri dan milik negeri masing-masing. Ini yang saya sampaikan. Pada masa ini, Sabah dengan Sarawak dibayar royalti macam mana? Dia selama ni semua kata royalti. Terengganu royalti, Sabah, Sarawak. Terengganu ini kan royalti itu dikembalikan semula setelah disekat semasa tempoh pemerintahan PAS. Itu menang, dikembalikan semula. Sabah dan Sarawak memang tak disentuh dan dalam setiap laporan memang disebut sebagai royalti. Tapi selepasnya kalau ada Sabah dan Sarawak, dia bayar awak insan je lah. Kalau based on this pengumuman ni, statusnya sama. Dia bila wang ihsan ni maknanya ianya bukan hak negeri itu, terpulang pada kerajaan pusat. Ya, so apa sekiranya ada penambahbaikan ya, dari segi bajet untuk negeri Sabah dan negeri Terengganu ni Sarawak, dari sudut jumlah berapa bilion untuk Sabah dan Sarawak, pembangunan dan sebagainya, ianya dilakukan dengan satu kos yang begitu tinggi lah, iaitu apabila hak negeri itu dan harta negeri itu diserahkan kepada kerajaan pusat dengan takrif yang baru. This report is citing Petronas reports and The one that I cited, the one I cited when I spoke is the Petronas annual report. so they refer to the Four fields states. they refer to them as royalties except for Kelantan. No, including Including I mean, for royalties or one percent? for royalties. They didn't mention the word. Like what they said is that there are 4 oil-producing states in Malaysia, and these are Kelantan, Terengganu, Sabah, and Sarawak. So when they say that, that means they already acknowledge that these are Kelantan, Terengganu, Sabah, and Sarawak oil fields, right? So then they say that the amount of money that you have to pay, right? So to the government lah, to be passed on to the state government. So I mean, as far as Petronas is concerned, I can't recall whether they use the word royalty, but as far as Petronas is concerned, these oil fields are the states, owned by the states, and they have to pay to the states. It was through this that we first got the news that Kelantan was actually having oil previously, because it's a new field. So we weren't sure that they were producing. We didn't know how much, but from the Petronas punya financial report, it was stated, and the amount was stated, roughly about 200 million a year is 5% royalties that we paid, and that's where we estimated that it should be about $1 billion that's been owed to the state of Kelantan Since 1990. since 2004. This is the joint development area. So aside, that's why even though I mentioned it in the day one, but we want to have a press conference because the implications are very serious. It's something which is in terms of time frame, future oil fields, everything. In the event that you find anything in the seabed or under the seabed, more than 3 nautical miles, then you have already sort of agreed and concurred that it is the right of the federal. I don't think that's the intention, and that's negated by all the historical references. We call for amendment to the Petroleum Development Act. No, I think the act is there for everybody to interpret. So what Nadia said yesterday is New definition. New definition. New interpretation. Yeah, interpretation. My only query is why didn't he include Sabah and Sarawak in the same draft? So if the MPs from Sabah and Sarawak do not bring this one up early, and if the press start asking him whether this will include Sabah and Sarawak, he may include Sabah and Sarawak, and that will be too late. So we want the Sabah and Sarawak reps to bring this one up, to make sure the demand it is royalty before Najib start answering your question. And
extend this definition to include Sabah. Obviously, if it's rejected for Sabah and Sarawak, then you will also be rejected for Kelantan and Terengganu, because you can't have two definitions for the same clause. But what we are afraid of is that the Sabah and the Sarawak MPs are not playing their role, and we want the public, particularly the voters in Sabah and Sarawak, to realize this and to pressure their MPs to voice their disagreement. This is a completely new interpretation to the petroleum development with very wide implications and very, how to say, in terms of time, very long